Kifayatul Muhtadi. Mana? Muka surat mana? 1, 2, 3 Jawi 96 Jawi bawah belah bawah. Bahas bab qomat lah. Bab qomat. Mana? Rumi berapa? 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2, 3. Satu, 2, 9, 1. Okey, ni dia. Dan mana ni pula? Mana ni? 1, 2, 7. Salah kot. Betul ke 1, 2, 3? Tak, Rumi berapa? Muka surat berapa? Hai. Oh, ya. Adil. Betul, adil. Paling kiri kanan dah selesai tak? Paling, jangan macam ni Masa qomat dengan azan, paling kepala je. Kan? Sama ada paling hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, paling dulu. Pergi depan. Ada? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, pergi depan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itulah kita bincangkan. Kemudian ataupun cara kedua, hayya paling dulu, dada menghadap kiblat. Hayya 'alas salah, pergi depan. Hayya 'alas salah, pergi depan. Hayya 'alal falah, pergi depan. Hayya 'alal falah, pergi depan. Ataupun hayya 'alas salah, pergi depan. Hayya 'alas salah, pergi depan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu last kita bincang. Okey, masuk kita. Qomat bersama, azan bersama, sunat gitu. Jangan duduk main-main habis semua badan pergi. Sekejap. Mana? Hilang balik lah. Dan iqamah itu orang yang adil. Kat situ kan? Dan sunat bagi orang mendengar. Mundur sikit. Dan sunat bagi bahawa adalah tiap-tiap daripada orang yang bang itu orang adil lah. Mundur sikit. Sikit je kan? 1, 2, 3 baris. Ada? Dan sunat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid dar. Amin ya rabbal alamin. Dan sunat bahawa adalah tiap-tiap daripada orang yang bang dan iqamah itu orang yang adil pada syahadah. Sebab nak terang adil pada syahadah tu. Lagi nyaring suaranya, lagi eloknya. Ada 3 adil pada syahadah, nyaring, elok. 3 lah. Nak bincang 3. Yang pertama, network problem. Allah. Tak. Allah suruh masuk password pula. Dan sunat nak bahas 3 perkara. Kita nak bahas 3 perkara. Dan sunat bahawa adalah tiap-tiap daripada orang bang tadi, muazzin tadi, bang dan qomat sekali lah sama. Pertama adil pada syahadah, yang kedua nyaring, yang ketiga elok. Kita ambil yang senang dulu. Yang nyaring dulu. Nyaring tu kuat lah. Sampai tujuan azan nak bagi sampai kena dengar jauh, maka sunat orang tu nyaring. Nyaring dengan maksud kuat suara dia boleh sampai jauh.
Satu, tu sikit lah, tak payah bahas panjang. Adalah sikit perbahasan. Siapa yang mimpi ya? Sahabat Nabi seorang tu mimpi. Dia mimpi azan tu lah yang kita cerita tu. Mimpi sebab siang tu nak cari macam mana nak panggil orang sembahyang. Ada yang kata bakar api, tiup trompet, macam-macam kan. Malam tu mereka mimpi, sahabat seorang tu mimpi. Dia mimpi nak beli loceng sebagainya. Pendekkan cerita, dah pernah cerita sebelum ni. Lepas pada tu akhir sekali orang dalam mimpi tu ajar dia macam ni lah, kalau kau nak panggil sembahyang eloknya baca macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah habis. Lepas tu pamat macam ni. Dia sedar, dia cepat-cepat nak pergi jumpa Nabi, nak ceritalah mimpi dia ni. Dia pergi jumpa, dia cerita, Nabi kata engkau benar. Rupanya Nabi sahkan, Nabi dah terima wahyu siap-siap dah. Okay. Nak cerita apa ni? Kemudian patutnya dia mimpi, dia lah azan. Nabi kata tidak, cari Bilal. Kerana suaranya lebih kuat. Jadi kita dapat faham, azan nombor 1 bukan sedap, kuat dulu. Nombor 2 baru sedap. Sedap juga, nak kena sedap kan. Cuma nombor sedap tu nombor 2. Nombor 1 kuat. Sebab itulah dia tak disuruh untuk azan sedangkan dia yang mimpi. Dia pun ajar Bilal. Oh, okay, dah hafal semua, Bilal yang azan. Adalah sikit cerita, ada seorang sahabat ni, ada seorang Bilal duk azan, sehingga satu ketika Bilal tak azan, tak ingat kenapa. Tak sempat nak check lah kitab, lupa cerita-cerita ni. Tak ingat kenapa Bilal tak azan. Ke Bilal ada tapi dia nak azan juga kot. Macam itulah. Ataupun Bilal sakit ke, macam itulah. Tak kisahlah, yang penting Bilal tak azan pada hari tu. Tak silap dia minta nak azan. Padahal Nabi dah lantik. Akhirnya dia azan juga. Malaikat turun. Dia kata, kenapa tak azan? Saya tak azan. Dah azan dah. Dah semayang habis pun. Nabi kata, tak dengar pun. Dengar pun. Biasa dengar. Maknanya, Bilal, walaupun tak sedap, bukan tak sedap tu tak sedap. Maksud tak sedap berbanding dengan yang sedap. Memang sedap Bilal. Ada tak tahulah orang dakwa ini azan Bilal. Orang Afrika viral juga. Dia kata inilah azan Bilal. Maksudnya dapat sanad daripada Bilal bin Rabah. Wallahualam kebenarannya, tapi kita dengar sedap juga. Tapi bukan sedap ada bunyi straight tapi sedap. Nak buat tak kerti, kita tak kerti bab suara. Sedap lah. Tapi bukan sedap, tidak. Kalau nak banding yang lain lagi sedap. Tapi kuat, straight, kuat. Habis bab kuat. Yang kedua elok. Elok tu sedap lah. Nyaring tu kuat, elok tu sedap. Elok tu sebutan tepat, bunyi pedas elok, dan sedap, pandai buat lagu. Itu nombor 2. Kita nak bahas yang tu sebab tu semua orang tahu dah. Kita nak bahas adil pada syahadah tu apa. Adil pada syahadah tu apa. Ini sunat Maknanya kalau suara tak sedap pun boleh azan, tak ada masalah. Harus sunat juga, sunat je azan tu. Kalau suara tak kuat pun boleh azan, sunat. Okey. Dan satu lagi, adil pada syahadah. Apa maksud adil pada syahadah? Adil pada syahadah. Kalau lah kita nak saya baca, boleh je baca, lepas tu buat lupa, buat tak nampak. Agak-agak faham apa maksud? Pernah baca kitab Kifayah? Baca, khatam dah pun katalah. Apa maksudnya adil pada syahadah? Tak ingatlah mengajar gitu. Mana ustaz langkah tu. Mana cerita. Tak tahu adil pada syahadah. Maksudnya, dia mula nak goreng. Hangit. Habis dah belajar, khatam. Bila orang tanya, adil pada syahadah tu maksudnya macam orang baik lah. Adil cakap tak bohong. Itu je lah yang dapat digoreng kan. Maksud adil pada syahadah tu. Kalau syarah baru faham. Adil pada syahadah. Yang pertama adil, kita tengok lawan dulu. Syahadah biar dulu. Adil lawannya fasik. Adil lawannya tak adil. Tu main buruk. Adil lawannya fasik. Fasik tu apa? Baru tahu adil tu apa. Fasik tu membuat dosa besar, tak bertaubat, atau mengekali dosa kecil. Tu fasik. Buat dosa kecil pakai rantai bukan dosa besar. Laki pakai rantai bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau pakai bertahun-tahun jadi jatuh fasik. Fasik. Ataupun buat dosa besar walaupun sekali dan tak bertaubat. Fasik. Atas kepala dia status fasik.
Tu kan? Nama. Berkahwin dan tidak. Date of birth. Seks, laki perempuan. Lepas tu, status, fasik or no. Fasik, adil. Potong mana-mana satu. Kita potong tak yang adil, tinggalkan fasik. Tapi kalau kita buat dosa kecil, kita kena potong lah yang adil tu. Fasik. Dah buat berkekalan dosa kecil. Pakai seluar pendek aja. Tapi tak berzina. Berkeluar, pegang tangan lelaki perempuan. Tak berzina. Berterusan buat macam tu. Tak, fasik. Jatuh hukum fasik. Dosa-dosa kecil lah. Dosa besar sekali buat dan tak bertaubat. Fasik lah dia selagi tak bertaubat. Fasik ni lawan dia adil. Adil pula terbahagi kepada dua. Satu adil pada syahadah, adlul syahadah. Adlul tu alif lam je tambah bunyi gempak je. Adlul syahadah. Adlul tambah alif lam je. Jadi adil pada syahadah. Satu lagi adil pada riwayah. Melayu dah dua-dua. Syahadah apa Melayu? Dia Melayu kan syahadah. Tukarlah sikit syahdan ke. Syahdan orang dulu cakap kan. Mati syahid. Semua jadi Melayu dah. Apa? Syahadah. Asyhadu. Dua kalimah syahadah. Melayu dah. Penyaksian. Lebih kurang. Dan seumpama dengannya. Saksi. Adlul riwayah. Pun jadi Melayu juga. Senang Melayu. Ambil bahasa Arab senang. Riwayat. Meriwayatkan. Tadi kesaksian, saksi. Ini meriwayatkan. Riwayat, bagi tahu kan, riwayat. Detail dia adalah adlul riwayah ni, riwayah dulu ke? Riwayah dulu lah. Adlul riwayah ni orang yang boleh percaya dia bercakap. Dia tak bohong. Tapi dia fasik. Itu adalah adlul riwayah. Dia boleh percaya. Dia fasik maksudnya pakai seluar pendek tapi boleh percaya. Ada orang pakai seluar pendek ada baik tak? Baik lah nampak. Baik apa ni? Baik langgar perintah. Tak baik lah. Baik maksud Melayu punya baik. Baik Melayu kan. Dia tu nampak je pakai rantai apa. Ada tatu apa dia pakai. Dia baik. Baik Melayu dia panggil. Kalau baik syarak tak baik tu. Jahat tu. Duduk dalam dosa. Jahat tu. Tak semayang tak apa. Dosa besar lagi. Jahat sungguh. Itu syarak. Baik Melayu apa? Baik Melayu. Macam tu lah. Dia nampak je macam tu. Tapi dia baik. Mulut uduh. Maksud mulut uduh tu bukan mulut dia jadi kembang bukan. Mulut uduh tu cakap tak ada insurans yang mulut. Tapi tak yang susah dia baik. Dia bantu dulu. Orang lain yang mulut manis tu lagi dah masa aku susah. Yang mulut uduh tu yang cakap, oh lama tak jumpa. Hidup lagi kau. Itu dulu jumpa. Oh, maknanya mulut uduh lah kita panggil. Tapi bila susah, yang mulut uduh tu bantu dulu. Baik. Jap. Baik apa ni? Baik Melayu dia panggil. Syarak tak baik. Mulut mana tak ada adab cakap gitu. Jadi kalau dalam masalah adlul riwayah ni, adil pada riwayat adalah dia bercakap boleh percaya mulut dia. Tapi dia fasik. Dia mengekali dosa-dosa kecil atau buat dosa besar. Dia berzina, suka berzina. Tapi cakap tak pernah bohong. Suka berzina. Itu dosa besar. Tak boleh berzina. Dia suka bertukar-tukar pasangan. Tapi dia taklah sampai berzina. Dia masih lagi dosa kecil. Dia suka buat nanya kat orang ke apa kan. Yang dosa kecil lah. Yang dosa besar tak payah mengekali. Tapi dia baik. Baik kita tu apa takrif baik kita? Tak tahu apa takrif baik kita. Sebab tolong kita. Banyak cantik kita. Hati baik. Tahulah dia baik hati. Tak pakai tudung hati baik. Apa takrif baik? Takrif yang kata tak pakai tudung hati baik tu. Baik tu apa takrif dia? Baik dia sempitnya kau punya baik. Baik adalah tidak mengata orang. Kalau tak mengata orang, katok kepala orang. Termasuklah katok kepala orang. Kali termasuk. Oh banyak juga. Mu nak rasa nak apa? Nak bagi hujah. Hujah pun hujah sangat rapuh. Habis kalau tak pakai tudung mengumpat, curi, zina, semua. Tadi kata hati baik. Tak pakai tudungnya tapi hati baik. Baik tu apa? Baik tu tak mengatakan orang. Kalau baik tu tak mengatakan orang, kalau dia berzina, tak baik juga sebenarnya. Baik itu banyaklah takrif dia. Cuma kau ambil satu aja. Kenapa ambil satu? Sebab nak bagi hujah. Tak pakai tudung tapi hati baik.
Maknanya jika hati baik, maka dia baik. Walaupun perbuatan dia tak baik. Gitu. Tak perbuatan sekali. Cakaplah hati dengan perbuatan baik. Cakaplah habis perbuatannya baik. Dengan Tuhan baik tak? Oh, dengan Tuhan kena baik. Cakaplah dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan baik, kenalah pakai tudung. Dia cuma ambil satu je baik tu, dia letak. Tak pakai tudung, tapi kalau bab tak pakai tudung lah. Bab mulut-mulut lah. Bab apa? Jadi, adlul riwayah ni adalah, dia boleh dipercayai. Tapi dia cakap dia boleh percayai. Cuma maksudnya dia tu baik, cakap dia boleh percaya, baik Melayu. Tapi dia fasik. Buat benda dosa besar ataupun dosa kecil yang berkekalan. Yang dosa besar tu bukan bohong. Kalau dosa besar tu bohong, dah tak boleh percayalah dia punya mulut. Selain pada bohong lah. Baik ada makna tu lain, tu baik ada makna. Itu memang betul, sungguh. Baik ada makna hanya diterima. Okey. Jadi adlul riwayahnya hanya boleh terima untuk dirinya sendiri je. Dan orang yang percaya pada dia sahaja. Itu saja. Contoh adlul riwayah. Tapi bukan adlul syahadah. Adlul riwayah. Dia tengok anak bulan. Anak bulan Ramadan nampak. Tapi dia bukan adlul syahadah, dia adlul riwayah. Dia tak cakap bohong, tapi dia buat fasik. Hanya dia je boleh percaya dan orang terdekat yang percaya dengan dia. Maka boleh pakai. Contohnya dia nampak anak bulan Ramadan, dia wajib puasa. Orang lain, tak, dia bukan adlul syahadah. Itu adlul syahadah baru qadi akan buat pengumuman. Baru pak cik yang pakai songkok, pakai baju bertukar-tukar setiap tahun tu baru buat. Duduk orang kursian. Pakcik tu kan. Mohon besar raja-raja baru dia akan cakap. Kenapa tak cakap sedangkan ada orang nampak? Dia adlul riwayah. Kita nak adlul syahadah. Adil dalam riwayat. Kita nak adil dalam saksi. Baru boleh untuk buat pengumuman. Habis tu dia macam mana? Dia wajib puasa. Dan siapa yang percaya kat dia wajib puasa. Yang lain tak wajib puasa. Kena pula bulan tu 30 hari. Dia kena puasa berapa hari? Kena pula bulan tu kan 30. 31. Oh, 31. Padang muka. Siapa suruh jadi jadi adlul riwayah? Dia wajib puasa 31 hari. Lebih. Terpaksa. Dia tak boleh raya. Hari tu tak boleh. Nampak teruk jadi adlul riwayah. Dia untuk diri dia je. Untuk diri dia sahaja yang boleh digunakan. Apa-apalah penyaksian apa-apa yang jadi saksi apa, dia hanya boleh guna kat diri dia je. Dan orang yang percaya. Siapa yang percaya kat dia. Tapi tak boleh untuk masyarakat, tak boleh. Okey. Yang kedua, adlul syahadah. Yang kita nak bahas ni. Adlul syahadah adalah dia tidak mengekali dosa-dosa kecil. Yalah, lawan fasik tadi. Tidak mengekali dosa, tak buat dosa kecil. Tidak mengekali, bukan tak buat. Buat dosa kecil, tapi tidak mengekali. Mengekali itu penting. Kalau kadang-kadang buat dosa kecil, tak mengekali, okey, dia masih lagi syahadah. Adlul syahadah. Kalau kekal, boleh jadi fasik. Dia tidak mengekali dosa-dosa kecil. Dan dia tidak melakukan dosa besar. Ataupun dia buat dosa besar, lepas tu dia taubat. Okey. Tidak melakukan dosa besar atau tidak mengekali dosa-dosa kecil. Contohnya, dia tak syirik. Lebih-lebih lagi lah. Dia tak mencuri, berzina, fitnah, menipu, minum arak, derhaki berapa, makan riba. Kan? Apa lagi? Dosa besar. Ada dosa besar. Yang dosa besar, ngaji kitab dosa besar. Yang dia buat dosa besar tu, dia tak buat benda tu. Sama juga jahil ilmu fardhain dosa besar. Mengekali jahil ilmu fardhain dosa besar, bukan dosa kecil. Fardhain, akidah, fiqh, tasawuf, mengekali. Maka itu dosa besar. Duduk kekal gitu. Maka dia istilah sebagai fasik. Bila dia istilah fasik, tercabutlah ahlul syahadah dekat dia. Cuma adakah dia adlul riwayah? Ya. Untuk diri dia. Syahadah tercabut. Bila tercabut, tak bolehlah apa-apa jenis penyaksian yang perlu disaksi, syahadah, tak boleh pakai. Ini orang tak boleh pakai. Okey. Ada dobek lagi sekejap kita agak seronok kat dobek ni buat ni. Okey. Jadi dalam masalah azan apa cerita? Kita cerita azan ni, azan Muhammad. Azan kan syahadah bagi tahu orang dah masuk waktu. Sebab tu dia perlu ahli syahadah, tak boleh ada riwayah.
Tapi kalau dia dah belajar cara apa semua, dia tengok jam ataupun dia pacak kayu, tengok matahari dah cukup, bayang-bayang dah cukup semua, wajib sembahyang Zuhur. Masuk Zuhur dah. Wajib dia sembahyang. Dia tak boleh beritahu orang. Beritahu orang tak perlu percaya dia. Sebab dia ada riwayat untuk diri dia wajib sembahyang sebab dah masuk. Tapi dia boleh jadi Bilal untuk bagi tahu kat orang, "Oi, dah masuk." Tak boleh. Sebab dia ada riwayat untuk diri dia. Dia sama macam tengok anak bulan tadi, anak bulan raya ke, anak bulan ni ke, anak bulan puasa ke atau apa-apalah. Ha? Apa dia? Yalah, sunat lah. Sunat tak semestinya lah. Tak semestinya kena ada syahadah. Sebab apa dia tak straight gitu? Sebab dia dobit tapi tak ada dalam kitab ni. Apa dia? Jika apa panggil? Bukan di alamak, ada dobit nak baca kecil sangat. Apa nama dia? Diperhatikan oleh orang yang adil, maka sebab tu dia kata sunat. Sebenarnya wajib. Ahlu syahadah ni wajib dalam masalah azan. Tapi jika diperhatikan oleh orang adil, maka boleh. Tak ada masalah, boleh. Sunat. Dah jadi sunat. Sunat apa? Sunat untuk dia lah. Sunat untuk dia azan. Sebab diperhati. Sebenarnya orang adil ni lah yang orang adil. Dia sebut adil yang tadi tu lah. Adil tadi. Orang adil ni yang sebenarnya kita percaya. Kita bukan percaya kat dia. Sebab tu dia tak dobit dia kat situ. Jadi dia kata sunat mesti ahlu syahadah. Sunat. Adlul syahadah sunat. Maksud sunat tu jika diperhati dengan orang adil, diperhatikan oleh orang adil. Apa maksud diperhati orang adil? Pertama, perhati tu bahasa dulu. Sekarang undang-undang yang dibuat. Bila bunyi, aku azan kat sini. Lepas tu ada orang yang adil, tengok maksud betul. Dipantau. Dipantau. Yang tu yang nak sebut tu. Dipantau oleh orang adil. Maka sebab itulah sunat bagi dia juga, walaupun dia tu ahli riwayah banyak buat dosa pun sunat juga. Tak dipantau tak boleh. Tak boleh dia tak boleh. Sebab tu dia panggil adlul syahadah. Betul namanya adlul syahadah. Tak boleh, dia nak pantau. Cuma pantau tu dia boleh bincang. Kadang-kadang pantau tu mesti betul orang duduk pacak tengok. Kemudian mungkin CCTV. Mungkin kau kena ikut ni. Pukul berapa. Sebab bila kita kata masuk waktu, kita jangan fikir jam. Sempit sangat masuk waktu kita. Masuk waktu ni kita pergi 1400 dulu. Mana ada jam? Jadi macam mana masuk? Macam mana tahu masuk waktu? 1400 dulu. Apa dia? Alah, bayang-bayanglah apa semua. Itu penyaksian dia tu lah yang tak boleh diterima. Kecuali orang adil ada. Jadi bila memerhati tu termasuk juga jam. Termasuk kira memerhati lah, termasuk dalam memerhati. Pukul berapa mesti sekian-sekian. Itu kira diperhatikan oleh orang adil lah. Bukan belum sebut perhati, mesti terpacak tengok gitu. Tak. Dipantau. Bila sebut pantau pun, bukan mesti ada orang pantau. Tidak. Bila kata kau kena azan waktu ni pukul sekian-sekian. Pantau lah tu walaupun tak ada kat situ. Kan faham maksudnya? Dia luas. Jadi kalau hukum asal, adlul syahadah pun tak boleh. Tak diterima. Cuma jika ada orang adil yang memerhati, baru diterima. Baru dia jadi sunat. Sunat. Okey, habis kat situ ni dobit tok guru pula. Apa dia? Yang adlul yang boleh mencabut adlul syahadah. Yang rare lah dia sebut tok guru tu, rare lah dalam kitab supaya hal sikit nak cari. Apa dia? Perkara yang melucutkan adlul syahadah ataupun ahlul syahadah boleh, ahli syahadah boleh, adlul syahadah boleh. Adil dalam penyaksian, ahli penyaksian, samalah. Okey. Apa yang rare sikitlah. Yang ini pun boleh bincang, ada khilaf dan sebagainya. Bila sebut tok guru tu memang kerahlah. Tercabut ahlul syahadah ataupun adlul syahadah, tercabut. Apa dia? Bila sebut tercabut, tak boleh tengok anak bulan semua, tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi saksi kahwin pun tak boleh, semua tak boleh. Semualah, termasuk azan semua tak boleh. Tercabut. Tidak bersikap dengan selayaknya. Tidak bersikap dengan selayaknya. Tak kena dari segi image. Cara bercakap. Cara pakai. Cara naik kenderaan.
Naik kenderaan tak layak bagi dia. Ni bukan dosa pahala ni, bukan. Ni bukan cerita dosa pahala. Nanti kita bahas satu. Perangai ataupun keluarga. Macam mana? Itu masih lagi itu terlalu sunat sungguh. Ini tidak. Ini agak tak layak lah. Takat masuk kaki kiri kaki kanan. Taklah sampai kata tak layak lah mu ni. Tak baik. Terlalu kecil. Dia lagi ni sikit. Agak berat sikit lagi pada tu. Berat sikit. Cuba fikir apa benda. Naik kenderaan agak berat sikit. Abang Haji naik motor racing. Naik motor rangka. Yang motor tak ada exhaust. Budak-budak adalah cerita. Tak layak. Motor racing tu motor racing. Motor racing yang macam nak cakap tu, yang tak layak. Tengok pun tak layak. Tak som. Tak som. Som tu pasal apa? Lantak. Kereta ni. Gitu tak som. Tahu som? Som tak? Ke dah salah, dah tak betul dah bunyi. Tak betul som. Tak lama tak dengar. Kita keluar bila sebut tok guru je ayat-ayat masuk tu. Bukan ayat kita ni. Tak som. Tak som. Tak layak, bukan tak layak, tak matching. Tu dia. Tak matching dengan dia. Dia baji umur 71. Tongkat letak tepi. Lepas tu naik motor rangka saja. Exhaust tak ada, bunyi pop pergi ke surau. Apa pakai? Antara. Itu tak masuk lagi tu bab pakaian. Ni cerita bab kenderaan dulu. Tak. Tapi yang ini dipertikaikan lah. Dibahas lah. Maksudnya dipertikaikan oleh orang lain. Apa benda lah gitu gini kan. Cuma sebab tu kita kata tak ada. Kita tak ada dobek tok guru. Tak layak. Dari sudut kenderaan. Apa lagi kenderaan yang tak layak? Kalau kereta tu tak ada kot kereta. Kalau motor tu nampaklah tak layak. Budak-budak racing kan. Bunyi exhaust kuat. Lepas tu gambar tengkorak tampal itu gini itu ini. Memang tak layak pakai. Dia pinjam motor anak dia. Tak layak aja dia. Tercabut ahli syahadah. Kena jaga image. Jaga. Itu yang ada orang tak puas hati tu. Dan kita terimalah ketidakpuasan. Kita faham. Bukan dia jadi dia nak pinjam anak dia balik. Pinjamlah kejap, dia pakai motor dia, apa problem? Pinjam je, bukan dia racing. Kita terima juga hujah tu. Terimalah. Contoh kalau orang tua pakai seluar jin. Jin yang sama lah juga. Jin yang tak layak. Ada tak jin yang layak? Seluar jin yang layak? Mungkin ada kot. Kalau tengok pun okey lah. Orang tua ni cerita, orang 70 ke 60 ke. Okey lah. Tapi ada yang tak layak. Bukan tak layak tu berdosa, jangan salah. Tak song image dia tercela, ya. Mencoreng arang di muka. Tak, bukan. Ada. Dan tu lah. Dia macam Pak Maung suara Yankee. Baju kan. Menari tu memang dah. Kita nak cerita pakaian satu-satu lah, jangan campur. Tadi kenderaan, sekarang pakaian pula, cerita pakaian je dulu. Sama. Dia pakai baju kelawar. Jadi imam. Jangan buat kerja oi. Jangan buat kerja. Gugur kewajipan solat jemaah. Kalau ambil kata wajib, gugur kewajipan solat Jumaat kerana ada satu je baju kat rumah dia, baju kelawar bini dia. Jumaat tak wajib Kalau kata Jumaat fardu ain, ya, tak wajib kerana image tercela tadi. Kalau pergi dosa pula. Tak. Tak. Maruahnya tak. Sah tak dosa. Sebab dia bukan dosa pahala sebab awal dia tak dosa. Sebab tu takkanlah kata pakai Pak Haji naik motor racing dosa. Tak, ni cerita image. Tak, dia datang sembahyang orang tengok tengoklah, viral tu je lah. nanti orang kata Tak ada apa. Dia masalah muruah tu. Dia tak dosa. Tak. Dia cuma wajib kan tak wajib. Macam kes dia tak ada pakaian telanjang, habis semua tak ada. Orang nak bagi kain untuk tak aurat sembahyang lah. Wajib terima tak? Tapi kalau terima pun boleh, tak dosa. Tak terima, tak wajib terima. Sebab tu dia bukan masalah dosa pahala. Tak wajib. Tapi kalau orang nak bagi pinjam, wajib terima? Wajib. Sebab jaga maruah, pinjam pulang balik. Kau nak cerita apa, aku dah bagi balik. Tapi kalau bagi, mengukir 7 keturunan.
Tokimu dulu, lanja boge, aku. Dia pergi. 7 keturunan sebut lagi, sebab bagi. Tapi kalau pinjam, dah pulang kan? Tak boleh nak belagak dah. Tak boleh nak mengungkit. Sebab nak jaga maruah. Jadi kalau ambil juga, dia tak bagi pinjam, dia bagi, ambil juga. Tak dosa. Walaupun berlawan dengan yang menyebabkan maruah tu tercela. Tak. Sama. Baju kelawar tu, dengan dia luar. Nampak dalam. Nampak dalam. Nampak dalam sampai ke pusat. Kalau kita tengok dengan baju kelawar, nampak. Dikira atas tu, dikira tepi. Tepi. Dia dengar. Tepi. Walaupun nampak. Walaupun dia kan besar kan. Tepi. Dia kira tepi, bukan kira atas. Dia maksudnya dikira. Maksudnya Walaupun tak bukan. Dia dikira sebagai mendedahkan aurat. Kita nak cerita satu. Maksudnya macam mana? Maksudnya dikira dah sebab nampak ke pusat sampai pusat. Kalau ketiak tak apa lagi. Pusat kan cerita pusat sampai lutut. dan dia ada semayang, kita jumpa tak kacau. Tak kacing. Pihak atas dan pihak tepi dua wajib tutup. Pihak atas menutup aurat dalam sembahyang. Pihak atas dan pihak tepi. Pihak atas ni kalau macam ni, seluar pakai bawah pusat, kain pakai bawah pusat, tak sah. Pihak atas kan. Ini pihak ni, pihak tepi. Kalau nampak pusat, mana kau nampak pusat kau ni? Kalau kata luar sangat sampai nampak pusat kan, luar kan. Tak boleh. Je kelawar macam je kelawar. Tak sah lah dari segi semayang, Kenalah ambil macam mana cara dia? Pakai macam tali pinggang. Ikat tali rupiah ikat kat sini, kat atas. Sebab apa? Pakailah kain, pakai seluar. Dah pakai baju kelawar tu dah tak ada kaju lah. Cerita kain lekat pula. Macam tu. Itu dalam asal pakaian. Pakaian macam ustaz pakai baju tengkorak, kan? Pakai kalau untuk guru topi sudu. Dia pun memang boleh buat bahan lah. Kalau nak bahan nak apa boleh lah, silakanlah dibenarkan. Tapi nak cerita tu lah dulu. Topi sudu tak layak. Maka tercabut ahli syahadah, adlu syahadah. Tapi boleh dibincang ni. Bukan tak boleh bincang, boleh bincang. Nak juga tak tercabut, sekati lah, terima. Okey. Ni orang dulu dia keras kan. Dia memang keras sungguh. Pakai seluar macam koyak-koyak, bukan koyak yang nampak aurat, koyak yang tak nampak aurat. Pakai selipar lain sebelah. Tercabut ahli syahadah, tercabut. Pakai perempuan. Pakai Wahida tanya yang pelakon yang pakai perempuan. pakaian perempuan. Tercabut. Ahli syahadah tercabut. Ketika tu mungkin dia bawa lepas besar berlakon sebab tu dia dalam Tak, berlakon tu pun dah tercabut dah. Tercabut ahli syahadah. Dari segi dosa pahala kita kena bincang lain pula. Ni ahli syahadah, ahli riwayah dia bukan dosa pahala. Dia jatuh maruah. Ni cerita dosa pahala lain pula. Menyerupai perempuan tak? Kerana nak bagi orang gelak. Oh memang jatuh dosa lah. Tu bab lain pula. Dia pakai bukan dia nak main dengan anak dia. Dia pakai isteri dia pergi outstation 3 hari, anak nangis. Lah dia pakai bini dia punya baju kurung. Dia pakai tudung, lepas tu susu botol dia letak kat sini. Lepas tu dia tak nak bagi tengok muka macam tu. Lepas tu dia ambil anak dia minum susu. Minum. Tak dosa lah. Macam tu lah maksudnya. Pakai pakaian tu kenapa? Pakai pakaian perempuan tu kerana apa? Maka kalau gini menyerupai orang perempuan dosa. Ini tak berdosa. Dia ada lagi. Jadi kalau nak bagi orang gelak, tak boleh. Masya-Allah. Nak bagi orang gelak kat situ pun dah ada makruh dah. Bagi orang gelak adalah makruh. Tak haram bagi orang gelak. Makruh. Tambah lagi bagi orang gelak dengan cara menyerupai perempuan atas nama menjiwai watak lakonan. Dosa, tak boleh menyerupai. Dia sepatutnya dia bukan tengok lawak tau. Sepatutnya dia tengok geli. Tapi kita dah otak kita dah tak betul lah. Sebab normalisasi daripada dulu. Otak kita dah tak betul. Tak center otak kita. Tak rasional. Patut bila tengok macam tu nak muntah. Bukan gelak. Tapi kita gelak. Betul tak? Macam nak tergelak. Nak tergelak. Sepatutnya nak termuntah. Kenapa nak tergelak? Normalisasi lah. Dulu tahun 80-an lagi kot. Sikit. Betul. Tak sepatutnya kita tengok orang lelaki pakai orang perempuan nak tergelak. Tak sepatut. Patutnya kita rasa nak termuntah.
Tengok yang berlaku atas pentas tu kan. Apa nama? 1957. 57 tu Merdeka. 19 apa? Ke betul 1957? 75. 1975 betul? Kan? Tengok, kita nak termuntah tengok dia cium lelaki dengan lelaki. Lagi 20 tahun, siap-siap normalisasi LGBT berlaku. Kalau dah mula dah pun 20 tahun, 30 tahun tak entah. Dia macam biasa lah. Tapi dia geng dia, kita tak mau aku. Tapi tak. Jadi macam tak ada termuntah pun. Sekarang nak termuntah. Sekarang tengok nak termuntah. Nak termuntah. Ada sekarang. Macam tu lah orang dulu tengok orang perempuan, orang lelaki pakai pakaian perempuan. Nak termuntah macam tu. Tapi kenapa sekarang tak jadi nak termuntah? Jadi lawak lah pula tu. Geli hati and is okay. Kenapa? Normalisasi. Lama tu nak didik. Didik lah. Didik masyarakat. Ahli filem lah didik masyarakat. Lama tu. Mantap. Kementerian Filem dan apa? Benda tu. Perfilman. Banyak saham dia tu. Banyak saham. Patut didik bagi makin tak ada. Dia makin dibenarkan. Dah boleh buat 18 lah. 18 apa? Benda tu yang 16 umum you apa boleh buat undang-undang gitu gini. Boleh buat dulu Tok Mat potong rambut rockers. Boleh je buat. Awi tak awi semua pakat kena potong rambut, ingat dulu. Boleh buat je dan orang sangkut serah kepala. Padahal tak adalah benda teruk pun rambut panjang macam tu. Tak menyurai perempuan, jombor macam ni. Rambut panjang menyurai perempuan tu yang haram. Mana menyurai? Tak kritikal pun untuk kerat. Macam kata ustaz ni rocker dah lah. Tengok gambar dengan dengan apa-apa tu. Tak adalah. Cuma taklah kritikal. Taklah elok sangat pun. Tapi tak adalah kritikal. Ya, kita tengok tu tak tukar lagi. Tak tukar lagi. Masih lagi nampak kejantanan tu. Ketul tengok kat belakang. Nak sweet. Tak yang dosa ni tengok kat belakang sweet. Pergi kat depan baru tengok jantan. Itu baru haram. Jadi taklah kritikal. Yang kritikal yang normalisasi lelaki jadi perempuan ni. Yang itu tak ada pun. Boleh sikit. 80-an lagi dah ada. Dah sekor, lembek, sotong. Lepas tu selang ada sekor, cerita tu tiba-tiba. Cerita tajuk sotong tu tak? Squid ke apa? Squidward bukan? Tak, memang sotong tajuk kan? Encik sotong ke apa tak kan? Nak bagi tahu normalkan. Dulu tengok macam tu, ayah tak ngaku anak tu. Hantar masuk askar tu. Balik-balik, ambil kau. Nak lembek masa remaja tu. Hantar askar. Nak bagi kerah balik. Dulu nampak muntah tengok lembek tu. Sekarang, relax lah. Malah dalam watak-watak cerita, ada dia. Sedangkan kalau tak ada dia pun, jadi je cerita. Faham cerita. Tapi kena ada yang lembek tu. Upin-upin pun dah ada. Apa? Tengok Melayu kan apa? Kopak las kopak apa tu? Yang tu kan? Kenapa nak kena ada? Tu je soalannya. Kenapa nak kena ada? Kalau tak ada pun jadi cerita. Memang best lah. Tak ada watak tu. Atau ganti jadi perempuan atau ganti jadi lelaki. Jadi cerita. Cerita tetap okey. Kenapa nak ada? Apa? Jarum mana yang ada? Tak kisahlah jarum tak nak tuduh Yahudi. Sikit tu Yahudi. Kesian Yahudi pula. Tuduh dia je. Dia tak buat jahat. Dia tak buat jahat banyak. Dia buat jahat. Tapi dia tak buat jahat yang tu. Kita tuduh dia juga. Kita ni kenapa tak letak undang-undang? Nak buat cerita. Jangan ada orang lembek. Orang lembek tu lah. Jangan ada. Dan jangan ada pancake. Yang perempuan nak jadi lelaki. Jangan ada yang tu. Tak boleh kalau tidak, tak lulus. Penapisan filem. Tu, tak lulus. Sebab kita kan tentang LGBT. Kan ada 5 LGBT negara kita. Tentang kan? Tu LGBT lah tu awal-awal. Tentang lah. Boleh, macam tu lah. Nak cakap ni panjang nanti kan, musim-musim ni, dekat 12 bulan ni, musim-musim ni lain. Dia keluar lain nanti kan. Tak boleh. Normalisasi. Jadi tak, dia pakai seorang, dia pakai baju yang tak selayaknya. Kalau budak-budak macam ni kalau budak remaja pakai seluar jean, pakai baju apa? Baju rock layak. Dia tak cabut ahli syahadah. Jangan salah faham. Bukan kata tak boleh pakai seluar jean, tak boleh pakai topi, tak. Budak-budak pakai topi tak cabut ahli syahadah. Budak tu seorang remaja. Kita cerita ni Abang Haji kan? Saya sebut Abang Haji tu bukan saya saja, nak bagi tahu tua.
Saya sebut imam. Ada pangkat dalam masyarakat. Ustaz, imam, Bilal. Yang ada pangkat dalam masyarakat lah. Tiba-tiba pakai seluar jin. Baru tercabut. Budak remaja pakai seluar jin tak tercabut. Sesuailah dengan dia. Sebab kita bukan cerita dosa pahala. Kita cerita tutup aurat, okey lah dia tutup aurat. Ni cerita tercabut ahli syahadah dalam keadaan image dia tak jaga. Image dia, image ustaz. Kenapa pakai topi sudu? Macam dia kau nak lah kok halal haram tu. Kita bukan cerita halal haram. Memang kita pun mengaku tak ada masalah pakai. Topi straight ke, belakang ke, sengit ya au ke, apa ke, yo ke. Buatlah macam mana pun. Kalau dia tu umur belasan, tak tercabut. Adlul syahadah tak tercabut. Boleh jadi saksi, boleh apa. Ini cerita khatib umur 65, pakai topi, sengit pula tu. Nak semayang pusing belakang. Belakang tengkorak. I love apa? Harley Davidson. Ada Harley Davidson tak apalah, Harley Davidson. Tak jatuh maruah. Okey lagi Harley Davidson sekadar kenderaan aja. Pakai pula seluar jin, lepas tu ada putih macam ambil kertas pasir. Tapi tak nampak. Kau nampak tak sah semayang. Lepas tu jadi imam. Istawa tadilu. Asal bunyi rasa macam mana? Kita lupa nak sujud payah. Pusing belakang. Istawa tadilu. Tak song. Maka tercabut. Dan ini pun samalah yang saya sebut lepas ni. Ini semua boleh bincang. Kalau nak kata tak tercabut pun boleh je. Bab pakaian dah selesai. Bab makan. Makan berjalan tercabut. Minum berdiri tercabut. Siapa ni? Siapa? Orang yang ada kedudukan dalam agama. Imam, Bilal, ustaz. Kalau budak-budak, bukan budak lah, umur 20, tak cabut. Minum berdiri, makan berdiri, tak cabut. Tak tercabut ahli syahadah tu. Ini dia ada pangkat. Dalam masyarakat, itu baru jatuh. Makan kacang. Siapa? Imam. Tengah nak khutbah tu. Kat belakang. Khutbah mana? Teks tengok. Oh lapar. Kacang satu. Habis. Layak? Berdosa tak? Tak dosa. Mana ada berdosa? Adab memang tak ada. Tak berdosa. Makan lambung. Mana berdosa? Tak dosa kena kata tak berdosa. Tercabut lah. Allah tak kena sikit lagi. Balik pula. Tapi kalau budak-budak, tak tercabut. Budak-budak tu dengan maksud belasan kan? Tak tercabut. Biasa 40 ke atas lah. Dah dapat pangkat syekh. 40 ke atas dapat pangkat syekh. Maksud lepas pada tu tak layak. Tak layak pakai baju naga lagi. Tak layak. Tak ada kepiah atas kepala. Tu tak sebut tu. Memang ada. Tak pakai kepiah atas kepala tercabut. Oh memang ada kalau orang satu golongan marah sungguh cakap. Sunat. Dia kena hukum mereka. Dah tahu dah nak kena ke mana. Lepas tu kita kata kalau nak kena silakan terima aja. Okey. Tarik balik. Tak ada masalah tarik balik. Kat dengan rakyat pun maki, tarik balik. Maki tarik balik. Ini apa yang tarik balik. Tapi cuma pesanan untuk guru gitu lah. Tak pakai kepiah, cabut. Keluar tak pakai kepiah. Bukan. Dia dah jadi jenis tak pakai kepiah. Bukan kadang-kadang terlupa kepiah. Kadang-kadang tak pakai. Bukan. Memang tak pakai kepiah. Semayang pakai. Tapi jenis keluar rumah tak pakai kepiah. Macam tu. Maka kita cabut. Sama juga. Bukan budak-budak. Dia tua. Kita boleh kata 40 ke atas. Dan dia ada pangkat dalam masyarakat. Tak ada pangkat masyarakat tak tercabut. Perangai-perangai pelik buat itu bab pakaian lah. Perangai-perangai apa lagi Aduh. Kalau Tok Guru dulu kedai pun tak boleh masuk, tercabut juga kedai makan. Tercabut kok. Kedai makan yang penuh, yang ada dalam kedai makan tu orang dah aurat. Orang cakap mengapu-mengapu kan, macam itulah. Tercabut kok. Dia tak. Dia makan kat situ. Tercabut. Payah macam tu. Masalah. Tercabut. Kalau semua baik-baik, tak apa. Tak cabut. Makan kat kedai. Tengok Tok Guru ada makan kedai. Dulu. Tak jumpa. Beli pun buku rumah. Itu pun jarang-jarang. Tok Guru sekarang ada. Ini kedai. Cuma ini tercabut. Apa lagi? Lebih-lebih lagi keluar rumah tak pakai baju. Aurat tutup.
Tak pakai baju macam singlet tadi. Apa lagi yang tercabut lagi? Dengan muzik. Dengan penghayatan, dengan muzik, dengan maksud muzik. Oh, ni sedap ni. Tu dengar muzik. Bukan dengar mestilah terdengar semua. Tak dengar muzik dengan maksud dengar sungguh. Berkaraoke. Lebih lagi karaoke. Itu memang tercabut terus. Ini dengar je. Dengar maksud ada berahi dekat muzik. Orang lain pun dengar juga tapi dia ada berahi. Jatuh terangkat ahli syahadah. Bahaya betul video ni. Potong bahaya sungguh. Biar lah. Lama dah tak kat kontroversi. Bahayalah kalau kita tercabut. Sebab tu apa? Kita tak boleh kata kat Nabi seolah-olah Nabi tu macam berahi. Bukan berahi pula. Berahi apa panggil? Minat boleh kot minat. Tak boleh mana? Tu antara adab juga. Contohnya Nabi pun ada nafsu. Tak boleh. Nampak? Bila sebut tu maknanya Nabi tu macam mana? Nampak tak dia punya tu? Tak boleh. Nabi pun makan lapar. Nabi kegemaran Nabi. Kalau kami belajar tu berdebar sebut ni. Makanan kegemaran Nabi berdebar. Bila sebut kegemaran kan ada haloba je tu kan. Macam, "Oi, ni sedap ni." Tu kan. Nabi mana ada dunia kat dia? Tiba-tiba ada. Habis dunia tak ada. Memang dia makan. Tapi makan tu sekadar makan aja. Mana ada haloba ataupun kegemaran. Ngeri. Menggemang lama. Kita mengaji gitu. Tapi orang bolehlah orang nak bahas. Memang boleh pun. Dan bila nak bahas, mau bahas seorang-seorang. Aku nak cerita, aku belajar je. Boleh bahas. Memang Nabi. Nabi minum di bibir lagu tu Aisyah kita kerti. Lepas tu kau main lari-lari. Okey, apa maksud dia? Bergurau bercintalah. Dah kahwin lah maksud bercinta lah. Kan itu ada keberahian di situ. Benda nak sebut. Minum di macam mana? Aduh, kita dengar hujung-hujung telinga je. Nabi minum di yang bekas tu lah, bekas tempat Nabi Sayyidatina Aisyah makan ke minum ke, Nabi ambil kat bekas tu untuk makan tempat tu yang sama, tempat yang sama. Nak beritahu tak najis. Itu hukum bekas, nampak? Jelas, ada rasa apa-apa kat Nabi. Nak beritahu tak najis. Boleh je makan, bekas bini isteri ke, bekas apa-apa, boleh makan. Nabi nak bagi tahu tu. Tapi bila kita kata Nabi kan dia ada romantik. Romantik tu pun kena romantik yang kata romantik tu. Tapi tak boleh juga sebab romantik ni pun ada, kalau macam beli hadiah orang panggil romantik juga. Tapi beli hadiah kalau kita tengok di sudut itu nak buat baik dengan isteri. Kan beza. Romantik yang dari sudut nafsu tu. Betul? Nabi pun ada nafsu. Orang dulu tak cakap gitulah. Bukan menidakkan. Nabi memang manusia. Dia kena pula. Nabi kan manusia, dia keluar ayat Quran. React. Bukan. Kita bukan cerita pasal tu. Tak boleh. Macam ni lah. Macam benda bahasa. Macam sama. Sama. Nabi pun begok Tak boleh pun. Nabi pun ada tahi. Tak terasa ke? Kalau tak terasa tak kenal Nabi lagi. Tak kenal Nabi. Sebab tu dia panggil fudalat. Dia bukan Nabi, mana ada najis. Habis yang keluar tu lebihan. Habis Ummu Aiman minum air kencing Nabi. Kita fikir air kencing kita hacing hot kita air kencing hacing tu. Buih tu. Tu kita. Kita dah fikir gitu. Kita tak kenal Nabi. Nabi tak ada dunia dalam hatinya. Tak ada. Bila tak ada dunia, tak adalah seks, tak adalah kegemaran makanan, tak ada. Cuma kadang-kadang pinjam aja sikit-sikit. Nabi suka pinjam kegemaran Nabi, pakai baju warna sekian. Pinjam je kegemaran tu. Sebab kalau sebut pinjam ni pakai, kan ada keduniaan haloba dunia tu. Nabi tak ada. Nabi pakai sebab tutup aurat. Tengok, kalau pekah kan. Nabi pakai baju berwarna hijau, tutup aurat. Ada apa-apa kehalobaan kat situ? Tak ada dunia kat situ.
Tapi bila kata Nabi suka, apa ni? Kenal Nabi dulu. Cuma kadang-kadang kita guna bahasa pinjaman. Samalah. Dulu orang guna bahasa pinjaman, kita sekarang pakai pinjaman tapi dengan maksud pegang sekali. Nabi memang tu lah. Ya Allah, panjang nampak ni. Macam dengar muzik kan? Dengar muzik. Dengar muzik. Dia dengan suka pada muzik. Lain. Maksudnya, nampak kehalobaan tentang dunia tu ada. Maka kita cabut ahli syahadah. Kita bukan cerita muzik tu dosa kepada. Memang ada pun muzik tu maksud lagu lah. Muzik tu pun subjektif juga. Muzik ada yang tali bertali, bergendang apa. Masa nak pegang pun ada muzik dia, lagu. Nanti dia konak ke situ. Dah tahu dah. Geng-geng react ni tahu dah. Nak pergi ke mana. Dia akan kata, masa pegang ada. Duk. Oh, macam mana dah adalah lagu dia. Rasa Rabbani pernah buat lagu dia tu. Memang best lagu. Memang semangat. Duk. Semangat nak pegang tu. Ada lagu tu, boleh lagu tu. Tapi lagu tu tak ada kat hati. Kalau, aku minat gila. Nabi minat gila. Sahabat minat lagu ni. Lain tu. Jadi orang nak bantai ni, dia bantai kat mana? Dia bantai, zaman Nabi pun ada lagu. Padahal kita bukan cerita tu. Kita cerita di hati tu ada ke tidak. Dia cerita, memang boleh lah. Buat konten memang puluh ribu view. Dapat YouTube banyak bayar. Mana ada muzik ataupun lagu tu dekat hati. Dia konar ke situ. Dia kata Nabi pernah tengok pergi kedai kenduri kahwin. Lepas tu ada lagu-lagu. Macam mana tak, Nabi pun biar je. Dia konar kot pekah tu. Kita cerita ni lain. Penat lah. Kena stop lah. Tak. Pukul berapa dah? Tak boleh stop, kena stop lah. Memang kena stop. Okey, gitu lah. Cukup. Dan sunat bagi orang yang mendengarkan bang dan iqamah baru. Tak masuk pun. Tak masuk pun. Dia memang kadang-kadang dia gitu. Dia kadang-kadang jadi gitu. Keras line. Tak baca lah maknanya kita hari ni. Macam baca. Macam baca. Tapi banyak tak maklumat yang dapat? Banyak. Banyak maklumat dapat. Tak baca tu sejak lebih. Kalau baca, wallahualam. Kita berhenti dekat. Dan sunat bagi orang yang mendengarkan orang bang dan orang iqamah bahawa ia menyahut seperti lafaz yang dikatakan oleh keduanya. Kita sudah tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.